Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi indahlah bahasa. Oh, pantun lama tinggi kiasannya. Ada apa di sebalik pantun? Teruskan bersama kami dalam Darah Muda. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Salam Malaysia prihatin penonton Darah Muda. Hari ini Darah Muda membawa anda untuk kita sama-sama menyemai kembali khazanah negara, khazanah Melayu yang cukup tinggi nilainya, iaitu pantun, satu puisi tradisional Melayu yang sehingga hari ini bertahan. Dan dalam Darah Muda dengan topiknya Pantun Alam Maya, kita akan mengetahui apa sebenarnya makna di sebalik pantun. Dan sebagai seorang pengarang pantun, apakah pemikiran yang cuba disampaikan dan apakah sebenarnya usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan kembali khazanah pantun ini ke generasi muda. Dan bersama-sama kita hari ini di studio di talian Skype Darah Muda ialah yang berbahagia Dato' Abang Salihuddin bin Abang Syukiran yang merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Darah Muda untuk topik Pantun Alam Maya hari ini. Terima kasih juga Cik Ain kena mengundang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih mengundang Dewan Bahasa dalam program ini. Baik, terima kasih. Jadi hari ini dengan topik kita Pantun Alam Maya, mungkin sebagai permulaannya, Datuk boleh menceritakan apakah sebenarnya pantun dan pemaknaan pantun untuk difahami dalam konteks generasi muda hari ini. Okey, terima kasih Ain. Pantun ini sebenarnya sangat popular lah dalam kalangan masyarakat Melayu terutamanya. Mungkin bagi golongan muda, anak-anak muda, mereka tahu pantun, tetapi secara mendalam mungkin mereka tidak mendapat maklumat yang terperinci lah. Dan kalau kita lihat seperti Ain nyatakan tadi, pantun ini merupakan satu puisi tradisional Melayu yang diperturunkan kepada kita sejak turun-temurun. Dari zaman beratus-ratus tahun dulu sebelum orang Melayu pandai membaca menulis, pantun ini kalau ikut catatan sejarahnya telah pun wujud. Dan kalau kita lihat pantun dalam kalangan masyarakat Melayu sebenarnya dia ada fungsi-fungsi yang tertentu. Dan kalau kita perhatikan memang masyarakat Melayu, manusia Melayu ini sifatnya sangat kreatif. Ya, bukan saja boleh kita lihat melalui pantun, gurindam, nazam dan sebagainya itu. Dalam aspek-aspek lain, kalau kita lihat tradisi Melayu memang mementingkan kekreatifan dan juga kehalusan dalam budi Melayu. Sebab itulah pantun ni Ain, kalau kita lihat salah satu fungsinya adalah untuk orang Melayu ni sentiasa berkias. Dan kalau kita lihat memang Jadi kalau zaman dahulu kita lihat orang Melayu ini gemar berkias kerana nak menjaga tutur kata. Tapi berbeza dengan masyarakat hari ini, berkiasnya dalam gaya yang lain. Mungkin ada double meaning, mungkin ada setengah perkataan itu mengguris perasaan pada pandangan Datuk. Ya, kalau pantun ni dulu, sebab orang Melayu ni budayanya begitu. Orang Melayu ni budayanya sentiasa menjaga hati dan perasaan orang lain. Ya, dan kalau kita lihat dalam konteks kita dahulu pun, bila ibu bapa menegur anak-anaknya, dia akan memberi nasihat dengan cara yang baik. Jarang-jarang kita mendengar ibu bapa yang jika dia marah kepada anaknya pun, dia marah secara terus ataupun mengungkapkan kata-kata yang
kasar kepada anaknya, tapi sentiasa menggunakan bahasa yang dilapikkan. Contoh, kalau seorang ibu misalnya marah kepada anaknya memanjat pokok sebab dia takut anaknya jatuh, dia tak akan kata nanti jatuh engkau, tak ada. Naik, naik, naiklah lagi. Jadi itu sebagai satu sindiran ataupun sebagai Ya, satu kiasan untuk kiasan. mengingatkan anaknya. Begitulah dalam hidup orang Melayu. Dia tidak mahu mengecilkan hati orang lain, dan inilah salah satu fungsi pantun. Pantun ni Ya, kalau kita lihat merupakan satu cara orang Melayu memberi sindiran, memberi teguran. Ya, sindiran dengan cara dia tidak akan menyakitkan ataupun melukai perasaan orang lain. Maksudnya itu diberi teguran secara berkias. baik. Sebab itulah dalam konteks pantun ini Ain, kalau kita lihat Ya. pantun ni dia banyak sekali perlambangannya, ya, Hmm. perlambangan dalam pantun ni, dan Baik. perlambangan itu boleh ditafsir secara terbuka. Sebab itu kita tidak boleh melihat pantun ini secara tidak memahami lapis makna keduanya itu, Baik, seperti apabila Ain nyatakan Datuk tadi. Ya, baik, apabila Datuk ya, mengatakan tentang perlambangan, untuk memahami ya. pantun ini bukan sekadar literal, bukan sekadar lapisan pertama sahaja. Perlu dilihat lapisan Ya, kedua. Jadi bagaimana nak mendidik anak muda terutamanya apabila melihat pantun itu bukan sekadar literal tapi memahami lapisan yang lebih dalam. kita mesti memahami budaya itu Ain, ya. Dan satu lagi saya perhatikan, apabila kita mahu mentafsirkan pantun ini, sebab pantun ini tafsirannya sangat terbuka luas, jadi sudah tentulah memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Ini yang sedang ditekankan oleh kementerian sekarang ini. Maksudnya kita tidak boleh berfikir secara selapis, tetapi kita mesti memahami maksud yang hendak disampaikan, walaupun dalam budaya Inggeris dia berbeza dengan budaya kita. Orang Inggeris ataupun orang Barat biasanya dia akan bercakap secara terus terang. Hmm. Tetapi sebab orang seperti saya nyatakan tadi, orang Melayu, orang kita, dia sentiasa menjaga perasaan. Jadi sebab Ya. itu dia tidak akan bercakap berterus terang. Ya, umpamanya kalau dia suka pada seorang gadis, dia tak akan kata saya suka kepada orang gadis tu. Mungkin dia kata dia menyanjung bunga misalnya, kan. Ataupun Hmm. jika dia nak mengatakan nak menjelaskan seorang jejaka itu playboy, Tampan. contohnya dia Playboy. tampan playboy, ataupun apa namanya, um, dia akan memberi lambang lelaki itu sebagai kumbang misalnya, ya, Menggunakan kumbang perlambangan. yang mengganggu perlambangan mengganggu bunga. Sama Ya. ada Baik, kumbang Datuk. itu kumbang yang baik, ya, ataupun Hmm. kumbang yang jahat, itu terpulang pada tafsiran, dan dalam Ya. pantun diberi pembayangnya dan juga diberi maksudnya. Baik, jadi apa sebenarnya usaha DBP, usaha Dewan Bahasa Pustaka ini dalam mendokumentasikan pantun? Seperti kita tahu, pantun ini dikumpulkan, dibukukan menerusi satu buku Kurit Kundi Merah Saga. Jika Datuk boleh kongsikan mengenai buku tersebut? Ya, usaha Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendokumentasikan khazanah perseratan kita. Ini pantun ni merupakan salah satu lambang kebijaksanaan orang Melayu, ya. Sejak zaman berzaman kita bolehlah berbangga bahawa masyarakat Melayu, orang tua-tua kita dulu merupakan masyarakat yang sangat bijak, ya, sangat jauh pemikiran mereka, walaupun mereka tidak mendapat pendidikan seperti sekarang ni ke universiti, tidak, tetapi disebabkan oleh mereka merupakan masyarakat yang sentiasa memerhati alam sekitar. Dan Hmm. kalau Ain lihat kebanyakan pantun yang baik, dia akan menggunakan perlambangan daripada alam. Ya, dan untuk tujuan itulah Dewan Bahasa dan Pustaka, seperti Ain nyatakan kita tadi, kita menerbitkan buku. Kita berusaha untuk mengumpul, mendokumentasi pantun, dan seperti dalam buku Kurit Kurit Kundi. Kundi Merah Saga itu, Ya. kita mengumpulkan pantun-pantun Melayu dari seluruh negara kita. Ya, dari Semenanjung, dari Sabah dan juga dari Sarawak.
Ya, sebab Ya. ada pantun-pantun yang sangat menarik daripada di rantau negara kita ini. Dan ini yang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Baik, kita mungkin ada saya buku boleh itu. Ya. Ya. Mungkin saya boleh menyurus kepada sebuah pantun yang tular di laman Facebook Dewan Bahasa Pustaka baru-baru ini mengenai satu pantun iaitu apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Jadi tiba-tiba pantun ini menjadi polemik, rentetan daripada pelbagai penafsiran sehingga menyentuh persoalan gender. Jadi mungkin saya boleh memberi ini ruang kepada Datuk untuk memberi penjelasan sebenarnya apa yang cuba disampaikan menerusi pantun ini yang menjadi tular di laman Facebook Dewan Bahasa Pustaka. Ya, Ain, seperti yang saya nyatakan tadi, pantun ini banyak, dia ada perlembangan dan boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara. Dan pantun ini merupakan pantun Melayu lama yang dicipta oleh orang Melayu untuk dia membuat satu sindiran. Dan kita jangan pula memberi tafsiran yang sempit kepada pantun ini Ya. dengan menyatakan dia mempelekehkan wanita. Tidak. Ya, kalau kita baca betul-betul dan jika kita analisis ataupun jika kita kita mengkaji sedikit maksud pantun ini, pantunnya bukan dia nak menyindir wanita. Mungkin juga boleh Ya. memberi peringatan kepada lelaki apabila hendak berkahwin, kalau walaupun kita kahwin dengan gadis yang cantik, tetapi kalau kita sendiri umpamanya menumbuk sambal tu tidak nyatakan isteri dia yang menumbuk sambal. Kalau kita baca Ya. pantun ini, kemungkinan perlembangannya itu bahawa kalau kita ada isteri cantik pun, kalau suaminya tidak ada kemahiran, tidak ada kebolehan, dia merupakan sesuatu yang merugikanlah. Dan kalau kita lihat situ, dia bukan merujuk pada isteri saja. Itu yang kita Ya. nyatakan. Dia mesti ditafsir dan mesti dilihat dalam konteks itu, dalam konteks yang hendak disampaikan oleh pencipta pantun ataupun oleh pemantun itu sendiri. Ain. Jadi Ya. kita tak boleh mentafsirkannya secara terus sebab pantun ini seperti yang saya nyatakan tadi banyak sungguh perlambangannya, banyak sungguh sindirannya, dan sindirannya tidak dituju secara tepat tetapi terpulang pada tafsiran orang yang menerimanya itu. Ya. Tetapi maksudnya Baik. seperti saya nyatakan tadi bukan untuk menghina wanita. Ini luar daripada konteks pantun ini. Jadi ia Ya. sebenarnya tidak menyentuh persoalan gender sama sekali sama ada wanita atau lelaki. Jadi sebenarnya pantun ini sebenarnya Tidak. boleh membawa banyak tafsiran kerana perlambangan itu Ya. sebenarnya membawa banyak maksud lagi di sebaliknya. Boleh, ya, seperti saya nyatakan tadi, lambang-lambang itu boleh ditafsirkan. Inilah kehebatan orang Melayu. Ya. Dan kalau saya tanya pada Ain, misalnya pantun-pantun lain yang lompat pagar ni, Ain nak tujukan kepada siapa pantun ini? Lompat Ada pagar. orang kata ditujukan kepada sesuatu pihak, ada yang Ya. kata tidak. Sebenarnya kalau terpulang pada tafsiran kita, inilah kehebatan cara orang lama berfikir. Dia memberi ruang kepada kita untuk berfikir, untuk mentafsir, dan boleh kita tafsirkan dalam pelbagai cara. Cuma kebetulannya pada waktu itu ada peristiwa melompat pagar, ya, mungkin orang kaitkan ke situ, tetapi tidak semestinya begitu. Ya, jadi kita nak bersembang lagi dengan Datuk mengenai dengan tafsiran pantun ini, tapi kita perlu berehat seketika dan kembali semula dalam Darah Muda selepas ini dengan pantun Alam Maya. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya Pantun Alam Maya dan masih lagi bersama kita di talian Skype yang berbahagia Datuk Abang Salehuddin bin Abang Syukiran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Datuk, kalau dilihat daripada segi positifnya, walaupun disebabkan pantun apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal itu menerima pelbagai reaksi, pelbagai persepsi dari netizen, dan kalau dilihat dalam post tersebut ada 24,000 likes, 4,000 komen, pelbagai.
Jadi, pada pandangan Datuk, rata-rata ribuan komen ini daripada pelbagai bangsa sebenarnya. Adakah ini memberi maksud bahawa khazanah pantun ini dalam kalangan masyarakat Malaysia ini menunjukkan ia universal? Boleh diterima dari maksudnya dalam pelbagai bangsa boleh terima? Ya, Ain, kalau kita lihat reaksi daripada apa nama ni, netizen ni tak ada dalam belum lagi dalam kamus lah, maknanya pengguna-pengguna Twitter, warga maya, pengguna Twitter dan sebagainya, Facebook, ya. Dewan Bahasa dan Pustaka kita agak kagum dengan kebolehan mereka. Ya, kalau kita membaca dalam Twitter ataupun dalam Facebook, mereka menjawab pantun ini dengan cara yang sangat kreatif. Dan polemik yang ditimbulkan ini, dari satu segi walaupun ada orang berpandangan dia tidak berapa baik, tetapi ada kesan-kesan baiknya. Dan kalau kita lihat respon ataupun maklum balas daripada pengikut di alam maya ini, nampaknya mereka berminat. Cuma minat mereka ini kita mesti faham, terutama sekali anak-anak muda, mereka berminat terhadap isu-isu semasa. Dan mereka kaitkan itu dengan isu semasa lah, berkaitan dengan kehidupan mereka. Bahkan saya dimaklumkan ada yang mengambil pantun ini dan menghantar kepada isterinya ke rumah, menghantar mesej untuk isterinya secara bergurau lah. Walaupun dia tafsir itu secara selapis, tetapi itu hak dia untuk tafsir secara selapis. Kita tidak menyatakan tafsirannya itu salah. Sebab seperti yang saya nyatakan tadi, tafsiran itu sangat luas. Kalau dia tafsirkan begitu dan dimaklumkan kepada isterinya, contohnya lah dia memang nak isteri dia pandai menumbuk sambal, tetapi ialah kalau kita lihat keadaan sekarang ni, mana memang sudah jarang orang menumbuk sambal sekarang ni, orang pakai sudah blender, menggunakan mesin, pakai mesin kan, pengisar makanan. Yang ini boleh juga kita gunakan, tetapi rata-rata saya lihat warga maya yang memberi respon seperti kata Ain tadi itu sangat kreatif. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka kita sangat teruja. Bahkan mungkin nanti kita akan kumpulkan pantun-pantun yang yang dinukilkan oleh warga maya ini, dan kita akan terbitkan. Kita akan terbitkan, insya-Allah. Kita akan kumpul dan kita akan jadikannya buku khas yang terbitan pantun-pantun oleh warga maya. InsyaAllah. Ya, saya rasa itu adalah satu inisiatif yang terbaik, Datuk. Benar. Kerana kalau kita lihat dahulu, laman Facebook Dewan Bahasa Pustaka mungkin agak sepi. Tapi kini menjadi spotlight. Disebabkan pantun yang tular ini, kita lihat rakyat Malaysia mula cakna bahasa, mula melihat pantun itu indah, mula menjadi kreatif dalam memberi komen. Jadi jika Datuk mengatakan sebentar tadi, kita memberi ruang untuk warga maya, pantun mereka itu akan dibukukan satu hari nanti. Mungkin ini akan menyebabkan mereka akan lebih aktif lagi dengan inisiatif yang akan dijalankan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Jadi seterusnya, Datuk, mungkin kaitan antara Dewan Bahasa dan generasi muda. Sekiranya generasi muda ini ingin terus mempelajari tentang khazanah pantun ini, apa yang Dewan Bahasa Pustaka akan lakukan? Khususnya untuk anak muda. Dewan Bahasa sebenarnya memang kita beri tumpuan kepada anak-anak muda sekarang ni, sebab kita sangat sedar akhirnya pewaris bangsa kita adalah anak muda. Dan kelangsungan hidup pun ataupun sokongan kepada Dewan Bahasa kita sangat perlukan golongan muda ini. Ya, memang harapan kita, dan saya lihat masih ruang yang sangat terbuka kalau kita boleh jadikan respon anak muda ni terhadap satu isu ni, isu pantun ini. Saya rasa kita ada satu masa depan yang sangat cerah untuk kita melibatkan anak-anak muda, untuk kita mengajak anak muda untuk terus mengekal tradisi. Sebab mesti kita ingat bahawa tradisi berpantun ini adalah satu tradisi intelektual. Tidak semua orang boleh berpantun. Ain, misalnya bila Ain menyanyi sesuatu memulakan program ini tadi,
dia sangat indah lah, ya, sangat indah. Ini menunjukkan masyarakat kita masih lagi mementingkan ataupun dia beri perhatian kepada isu-isu yang ada kaitan dengan intelektual ini. Dan kalau kita lihat, seperti yang saya nyatakan tadi, pantun ini adalah lambang keintelektualan Melayu. Kalau kita lihat satu pantun, saya beri contoh pantun yang sangat popular lah. Ain mesti tahu pantun ini. Apa namanya? Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Kalau kita baca kalau kita baca begitu saja, kita tak akan mendapat apa-apa, ya. Kita mesti memberi tafsiran. Kenapa buah cempedak di luar pagar? Okey, tafsirannya mungkin kenapa cempedak itu bukan milik kita. Sebab itu dia berada di luar pagar. Dia kata ambil galah, tolong jolokkan. Jadi dia minta tuan tu, boleh tak saya nak minta buah cempedak ni tolonglah jolokkan untuk saya, gunakan galah. Ini pelemagan yang menunjukkan bahawa dalam masyarakat Melayu ini, dia budi bahasa tu perlu ada. Banyak kalau kita lihat banyak dalam pantun kita oleh begitu pisang emas dibuat belayar, ataupun buah lansat kuning mencelah. Kenapa buah lansat kuning mencelah senduduk tidak berbunga lagi? Kenapa? Betul pada waktu orang Melayu melihat apabila lansat berbuah senduduk di bawah tu, disebabkan oleh dia tak dapat cahaya, dia akan tidak berbunga sebab tidak mendapat cahaya matahari. Itulah kehebatan cara berfikir, falsafah di sebalik pantun itu, Ain, yang perlu kita lihat. Dan inilah pelbagai keintelektualan yang saya nyatakan tadi. Baik, mungkin selepas ini inisiatif atau usaha yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan mungkin mewujudkan satu Akademi Pantun Melayu agar selepas ini bangsa-bangsa dari negara lain dalam negara sendiri akan belajar tentang khazanah pantun ini di negara kita. Ada pandangan Datuk? Dalam masa 1 minit ini, adakah perlu dilaksanakan satu hari nanti? Memang salah satunya, kalau akademi ini mungkin agak besar bunyinya, Ain. Tetapi kita sudah ada beberapa institusi pengajian tinggi yang sudah membina data, yang sudah membina bank data untuk mengumpul pantun. Dan boleh diakses. Kalau kita buka sekarang pun dalam laman di Alamaya, kita sudah lihat usaha-usaha ini berjalan. Dan cadangan air ini sudah tentu sangat penting. Selain daripada itu, kita mesti mempopularkan pantun. Saya nak cadangkan kepada Ain lah. Ain jadi ikon untuk pantun untuk kita. Dewan Bahasa minta Ain jadi ikon. Setiap program Ain mulakan dengan pantun. Seperti tadi. Ini satu usaha untuk kita menyemarakkan pantun itu. Pantun ini mesti sentiasa kita perkenalkan kepada masyarakat, sentiasa kita wawarkan kepada masyarakat. Kempen mesti kita buat supaya tradisi hebat ini tidak hilang di telan zaman. Tetapi pantun ini mesti kita pastikan dia sesuai dengan keadaan semasa. Sebab tidak mungkin ada orang akan menggunakan pantun ini jika dia tidak relevan dengan keadaan semasa Ain. Baik Datuk, selepas ini sebelum saya mengacara akan dimulakan dengan pantun. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk atas segala perkongsian, segala input yang diberikan. Boleh Datuk, sebuah pantun. Sebelum tutup, saya pantun satu. Sayang selasih di Bukit Dulang. Sayang selasih di Bukit Dulang, di putik sedulang laut sebandi. Terima kasih berulang-ulang sudi menjemput kami ke sini. Ini terima kasih kepada bernama. Sama-sama Datuk. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Abang Salihuddin bin Abang Syukiran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, atas input dan pandangan yang diberikan mengenai pantun. Jadi anak muda, generasi muda, marilah kita sama-sama menyemai pantun ini kerana ia merupakan khazanah bangsa Melayu yang cukup tinggi harganya, cukup mahal harganya. Jadi untuk pengetahuan penonton juga, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia kini dalam usaha untuk mengangkat khazanah pantun ini agar diiktiraf warisan dunia oleh UNESCO. Jadi insya-Allah pantun ini akan diiktiraf oleh UNESCO. Jadi untuk itu Darah Muda berakhir di sini. Terus mematuhi SOP bagi kita sama-sama mengekang penularan COVID-19. Sekian daripada saya. Terima kasih.